Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah dari sisi-Mu kepada kami rahmat dan sediakan kepada kami kebijaksanaan untuk mendapat petunjuk dan apa yang terbaik. Allahumma akshif 'anna al-bala wal waba wal fahsya. Wahai Tuhan kami, selamatkan kami daripada badai bencana, penyakit wabak dan segala keburukan. Allahumma aminna fi awtanina. Wahai Tuhan kami, amankanlah kami dalam tanah air kami. Allahumma ighfir lana bima fa'ala as-sufahaa'u minna. Bima fa'ala as-sufaha'u minna. Wahai Tuhan kami, ampunilah kami dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang bodoh, yang tidak bijak dengan kami. Rabbana zidna ilman wa hikmah, dan kurniakan kepada kami ilmu dan kebijaksanaan. Kita sambung perbincangan kita berkenaan dengan kelahiran firqah-firqah, mazhab dan ideologi dalam masyarakat Islam. Kita telah bincang dalam kuliah yang lalu sebab-sebab dalaman umat Islam sendiri menjadi punca timbulnya berbagai mazhab, kumpulan dan ideologi. Hari ini kita bincang pula tentang sebab-sebab luaran, punca luar. Terdapat beberapa perkara yang datang dari luar didapati mempengaruhi pemikiran umat Islam. Di antaranya ialah yang pertama, daripada kalangan yang baru masuk Islam. Penganut berbagai agama seperti Yahudi, Kristian, Majusi, Hindu dan lain-lain. Tidak membuang sepenuhnya saki-baki beberapa kepahaman, pegangan dan amalan mereka yang karut. Lalu dicampur aduk dengan Islam yang baru mereka anuti. Tidak dinafikan ada beberapa perkara konsep yang sama dari segi kemanusiaan yang masih wujud dalam ajaran agama-agama yang muncul selepas Nabi Adam AS yang membawa Islam. Seperti percaya adanya Tuhan, pencipta alam, yang disebut dengan tauhid rububiyah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ini menjadi kepercayaan pada semua agama. Masalahnya selepas itu melantik Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Melakukan syirik. Sama ada pada zat, pada sifat dan lain-lain. Di antara persamaan itu ialah akhlak-akhlak yang mulia. Memuliakan ibu bapa, memuliakan keluarga, tetamu dan lain-lain. Ini diterima oleh Islam, tak jadi salah.
Apa jadi salah ialah terdapat amalan-amalan yang melampau dalam agama. Contohnya seperti berpuasa selama-lama, tak mau berbungkus langsung. Tak ada hari yang tak puasa. Lain berpuasa Ramadan. Tak mau kahwin. Nak tinggal makanan-makanan yang lazat walaupun halal. Ini mempengaruhi dalam beberapa fahaman yang dibawa oleh sufi, tasawuf dan lain-lain. Yang tak ada kena dengan ajaran Islam. Disebut dalam kitab-kitab hadis yang banyak, di antaranya ada sahabat-sahabat yang muda yang masih mentah. Bila mendengar tentang hari akhirat, mereka terlalu takut pada Allah Ta'ala. Mereka berkata, kita tak boleh sama macam Rasulullah. Rasulullah ni maksum. Kita kena buat amal lebih lagi. Lalu mereka berpakat nak berpuasa selama-lama. Tak mau makan makanan yang lazat-lazat. Nak bertahajud, tak mau tidur langsung. Dan lain-lain lagi. Ini adalah amalan-amalan zuhud. Sami-sami. Padri-padri. Rabai-rabai. Agama lain. Yang mempengaruhi masyarakat Islam. Lalu Rasulullah SAW panggil mereka ini dan bertanya adakah benar mereka berhasrat untuk melakukan demikian. Mereka kata ya. Rasulullah SAW menegur mereka. Aku ni Rasul dipilih oleh Allah untuk jadi contoh pada kamu. Contoh yang terbaik. Ada masa aku puasa, ada masa aku tak berpuasa. Ada masa bertahajud, beribadat. Ada masa tidur. Aku berkahwin. Ada isteri. Dan lain-lain lagi. Ini teguran dari Nabi SAW. Malangnya terdapat kalangan orang Islam yang mengkaji ilmu-ilmu Islam tanpa merujuk pada Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Maka berlakulah kepahaman-kepahaman tokok tambah dalam ajaran agama. Yang tak ada kena dengan ajaran Islam. Yang disebut dengan bid'ah. Bid'ah ni perkara yang tak ada dalam ajaran Nabi. Nabi tak ajar. Kecuali dalam perkara yang berkait dengan perkembangan kehidupan manusia. Itu tak ada salah. Perubahan ilmu dalam masyarakat yang sentiasa berkembang. Contohnya pergi haji ke Mekah dengan kapal terbang. Pakai visa. Bank ataupun azan pakai mikrofon. Dan lain-lain. Ini tak ada zaman Nabi. Itu tak masuk dalam bid'ah yang diharamkan. Yang berkait dengan perkembangan kehidupan manusia. Menyediakan ubat-ubatan yang moden, yang canggih. Itu dibenarkan oleh ulama. Sehingga perkembangan ilmu perubatan di zaman tamadun Islam menggunakan bahan-bahan untuk bius, untuk perubatan yang lebih cepat, dalam keadaan darurat dan sebagainya. Itu mesti dipahami berlandaskan kepada sumber-sumber hukum syarak. Sama ada Quran, hadis, ijma' ulama, qiyas, istiahsan, masalah, mursalah dan lain-lain. Boleh dibincang secara mendalam. Jangan kita pakai hantam saja. Itu adalah antara pengaruh bukan Islam yang masuk dalam masyarakat Islam. Yang kedua, perancangan jahat yang sengaja dirancang bagi merosakkan Islam dan penganutnya dari dalam. Setelah gagal menentang secara ketenteraan dengan kejatuhan dua kuasa besar Parsi dan Rom, sehingga kemarahan tentera Islam dan cahayanya yang tersebar luas tidak mampu dibendung secara berterangan, maka terdapat di kalangan musuh yang menganut Islam secara berpura-pura, menyokong golongan-golongan yang berselengkah di kalangan umat Islam.
khususnya di zaman Khulafa' Rashidin, zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setelah kalangan murtad berjaya dihapuskan zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Walaupun mereka murtad ini didukung oleh dua kuasa besar dunia, ganap dengan kemarahan Islam. Sama ada kemarahan ketenteraan ataupun cahaya Islam, adilnya, kebaikannya, akhlaknya yang mulia yang tersebar di kalangan manusia, menyebabkan Islam berkembang. Bukan dengan mata pedang, tak dipaksa orang masuk Islam. Tetapi mereka menyaksikan kebaikan ajaran Islam yang dilaksanakan. Akhlak yang mulia, hak-hak kemanusiaan, adil yang mutlak pada semua kaum, semua agama, yang tak ada dalam agama lain dan kerana lain masa itu. Mereka ditindas. Selama ini, bila Islam datang, mereka hidup dalam keadaan selesa, tak dipaksa masuk Islam. Akhirnya mereka pilih Islam. Menyebabkan Islam marah ke seluruh pelosok dunia. Sehingga, sebagai satu contoh, Maharaja Parsi, Kisra Parsi, apabila tentera Parsi, salah satu kuasa besar empire yang besar, gagal menentang kemarahan tentera Islam, baginda yang berundur di timur Parsi bersembunyi menghantar utusan menghadap, menemui Raja Cina, meminta bantuan Raja Cina. Raja Cina bertanya kepada utusan itu apa yang dibuat oleh orang Islam bila mereka menguasai tanah air mereka. Lalu utusan itu bercakap benar, menceritakan bagaimana orang Islam ini berakhlak, adil terhadap rakyat, memberi hak yang tak pernah dirasai selama ini. Lalu Raja Cina mengatakan bahawa kalau beginilah Islam tak mungkin dihalang. Kalau Cina menghalang, Cina tenggelam oleh pengaruh Islam. Maka Cina mengadakan hubungan diplomatik dengan kerajaan Islam. Selepas itu, Raja Rom Timur Byzantine yang berpusat di Damaskus, bila tentera Islam marah, dia berundur ke Konstantinopel, Istanbul lagi ni, pusat baru berkerajaan Rom Timur. Dia menghantar pengintip-pengintip melihat telatah orang Islam bila orang Islam menakluk wilayah Rom Timur, iaitu Syam, Syria, Lebanon, Jordan, Palestin pada hari ini. Pengintip pulang melaporkan kepada baginda bagaimana orang Islam mentadbir negara, akhlak orang Islam. Di zaman itu yang berpegang dengan Islam tak boleh banding akhlak orang Islam zaman ini. Yang dah bercelaru tak pegang dengan Islam. Bila Raja Rom mendengar laporan itu, antara yang menarik ialah pengintip itu melaporkan dengan satu ayat, orang Islam ni fil laili ruhbanun wa fil nahari fursanun. Di waktu malam ahli ibadat yang kuat beribadat. Di siang hari mereka adalah pahlawan yang gagah berani, yang kuat. Bila mendengar berita itu semua, Raja Rom mengatakan, selamat tinggal wahai bumi Syam, wahai Syria, tak ada peluang aku nak balik lagi. Mereka tak ada harapan untuk menentang kemarahan Islam. Terdapat kalangan pemimpin agama, sama ada Majusi ataupun Kristian dan Yahudi yang fanatik, tak mau masuk Islam, yang masih nak melawan Islam, berpura-pura masuk Islam. Munafik. Mereka ni orang-orang bijak. Mereka menyebarkan pahaman-pahaman
yang bercanggah dengan Islam di kalangan masyarakat Islam. Dan secara politik mereka mendukung pertelengkahan yang berlaku di kalangan orang Islam, khususnya antara Sunni, Syiah dan Khawarij. Mereka menimbulkan sokongan-sokongan yang menghangatkan lagi pertelengkahan di kalangan orang Islam. Timbul berbagai pahaman-pahaman dalam mazhab. Padahalnya pada awalnya Syiah Khawarij adalah kerana pertelengkahan politik. Mereka sama dari rukun Islam, masalah porong. Bila kalangan ini masuk, mereka campur hukum-hukum fiqh. Khususnya apabila kerajaan Umayyah yang bertindak menindas orang yang tak menyokong Umayyah. Termasuk kalangan mereka ialah kalangan Ahlul Bait, keluarga Nabi, yang berpegang dengan mazhab salaf, mazhab sunnah, bukannya Syiah mereka ini. Tapi ditindas, diburu. Termasuk ulama tabi'in yang menentang khalifah Umayyah yang zalim, seperti Sa'id bin Jubair dan lain-lain lagi. Dibunuh Sa'id bin Jubair dan beberapa ulama yang tak menyokong kerajaan kerana zalim di masa itu. Ada kan yang zalim ini menyebabkan murid-muridnya berhijrah ke kawasan pendalaman. Ini dihukum Khawarij, bukan Khawarij yang sebenar. Ada yang dihukum ini adalah Syiah yang keluar daripada Islam. Siapa begitu? Tak dinafikan. Di sana ada pahaman-pahaman yang masuk dalam Syiah dan Khawarij ini yang diresapi oleh kalangan-kalangan musuh yang memesongkan masalah cabang dalam hukum Islam sehingga membabitkan masalah asas pada hukum Islam. Sebab mereka ada mazhab mengatakan sembahyang tak wajib, sembahyang yang wajib itu tak wajib, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Ini sudah terpesong. Kita akan bincang dalam huraian dalam kuliah akan datang. Antara sebabnya ialah kerana musuh yang menyusup dalam masyarakat Islam, mengambil peluang pertelengkahan. Yang ketiga, penterjemahan buku-buku asing di zaman Abbasiyah tanpa mengira batas sama ada perlu ataupun tidak, lalu mempengaruhi pengajian ilmu Islam dengan kaedah yang tidak berpegang teguh pada kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW, seperti mengkaji akidah dengan berpandukan kaedah-kaedah falsafah yang menggunakan akal semata-mata. Memang Islam menggalakkan perkembangan ilmu dunia kerana firman Allah Ta'ala, "Fabashshiril ibad alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana." Berilah berita gembira kepada hamba-hambaku. Bila mereka mendengar yang baik, mereka ikut yang terbaik. Walaupun sebab nurul ayat ini berkait dengan akidah, tetapi menjadi iktibar kepada semua dalam kehidupan manusia, mengambil yang terbaik. Dan Nabi SAW bersabda, "Al-hikmatu dhallatul mu'min, fa'an awjadaha fa'ahaqqu biha." Hadis riwayat Ibnu Majah. Kebijaksanaan adalah kepunyaan orang yang beriman. Di mana saja dia jumpa, dia mesti pungut kebijaksanaan itu, walaupun di mana. Seperti disebut, "Utubul ilma walau bisin", tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Disebut. Ada ulama kata hadis, ulama kata ini bukan hadis. Tetapi memberi maksud itu. Walaupun bukan hadis, tapi ada maksud daripada hadis itu. Mengambil kebijaksanaan yang datang dari mana? Maka orang Islam mengambil ilmu duniawi, ilmu sains teknologi. Teknologi sains perubatan, sains falak, angkasa lepas, astronomi, sains pertanian, pengurusan kehidupan dan sebagainya. Di mana orang Islam yang pertama buat bank, orang Islam yang pertama buat cek, orang Islam yang pertama mencipta bius dalam pembedahan, orang Islam yang pertama buat hospital. Banyaklah orang Islam pertama
buat empangan dan lain-lain. Pengangkalan air. Ini orang Islam yang mereka semua. Ini ilmu-ilmu yang diambil oleh orang Islam daripada tamadun berbagai-bagai bangsa dunia. Yang diolah oleh orang Islam dan masukkan akidah dan akhlak dalam ilmu-ilmu ini. Maka berlakulah tamadun Islam yang terkenal. Apa jadi masalah ialah termasuk ilmu falsafah. Ilmu menggunakan akal. Diterjemah juga dalam bahasa Arab. Khususnya di zaman Abbasiyah. Terjemah ilmu falsafah. Ilmu menggunakan akal. Antaranya ilmu mantiq, ilmu logik, kaedah menggunakan akal. Termasuk dalam ilmu yang dimengaji di pondok-pondok ilmu mantiq ini. Tapi bukan semua boleh guna mantiq. Boleh guna akal. Ada perkara agama yang di luar daripada akal. Tak boleh kita gunakan akal. Salah. Akal tak mampu digunakan. Muncul kalangan yang nak mengkaji sifat-sifat Tuhan. Mengkaji nama-nama Tuhan menggunakan akal. Bagaimana kita nak gunakan akal, nak kaji tentang ketuhanan dengan cara yang habis, tak mungkin. Tentang kejadian diri manusia pun kita tak mampu. Doktor mata yang pakar mengatakan pada biji mata ini terdapat berjuta-juta orang saraf. Ada dikesan, tak dapat dikesan. Mata saja, belum lagi organ-organ yang lain. Tak mampu diri manusia sendiri. Bagaimana nak kaji tentang Tuhan? Apa jadi masalah ialah terdapat kalangan falsafah ini meredah tentang ilmu ketuhanan menggunakan akal. Sehingga menimbulkan mazhab-mazhab seperti Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah dan lain-lain lagi. Yang terpesong daripada akidah tauhid. Terpaksalah ulama-ulama mujaddid dan muslih membetulkan kelemahan yang berlaku ini. Antara punca berlaku kelemahan ini ialah kerana penterjemahan ilmu tanpa batas, tanpa panduan. Tak jadi salah kita mengambil ilmu daripada bangsa lain. Bahkan dalam pentadbiran dan pengurusan di zaman Khalifah Umar bin Khattab, selepas Islam menguasai negara yang besar dan luas, Sayyidina Umar mengambil pentadbiran, sistem pentadbiran Parsi, Rom dan lain-lain. Contohnya tentang ilmu keuangan, mata wang. Zaman Rasulullah tak ada mata wang. Zaman Khalifah Rasyidin tak ada mata wang. Zaman awal Umayyah tak ada mata wang. Orang Islam pakai dinar Rom, dinar Parsi. Pakai dirham Rom dan dirham Parsi. Pakai potong duit dinar ini dekat. Kalau separuh dinar, dekat. Potong di belah dua. Pakai begitu je. Itu zaman awal. Orang Islam tak ada mata wang. Sehingga zaman Abdul Malik bin Marwan, orang Islam mencetak mata wang sendiri. Mata wang sendiri. Dan Ibn Khaldun menulis panjang dalam Al-Muqaddimah tentang konsep mencetak mata wang ini. Mesti dikawal oleh kerajaan. Tak ada wang palsu. Kalau wang palsu jadi menipu. Ini semua ada dalam ilmu Islam. Ilmu tamadun Islam. Tak jadi salah kalau tamadun itu membawa hikmah dan kebaikan. Jadi salah bila melarat menggunakan falsafah dalam pengkajian akidah. Sehingga ilmu akidah yang dibaca oleh kita pada hari ini pun, contohnya ilmu sifat 20. Sifat 20 ini adalah sifat-sifat Tuhan, tak dinafikan. Itu sifat-sifat Tuhan. Tetapi bila bahas menggunakan falsafah, tak faham sifat Tuhan. Bahas tentang saluhi qadim, tanjizi qadim ini. Akhirnya tak kenal Tuhan. Terlalu berbelit-belit perbahasannya. Jadi berbelit. Menggunakan kaedah-kaedah mantik. Kaedah mantik. Mengkaji akidah, tak memahami akidah. Ini kerana pengaruh falsafah yang terlalu banyak. Terlalu banyak falsafah. Akhirnya duduk kaji tentang sifat Tuhan, tak kaji nama Tuhan. Tak kaji syariat Tuhan, tak kaji. Duduk berbalah tentang sifat-sifat Tuhan. Negeri orang jajah. Negeri orang takluk. Duduk bahas masalah-masalah. Porok,
sama ada syariat, akidah dan akhlak. Sebab yang keempat ialah serangan pemikiran, al-ghazwul fikri, oleh penjajah di zaman mutaakhir, telah menghilangkan pahaman dan pengertian kepada Islam yang sempurna secara lengkap, lalu mudah menerima ideologi-ideologi asing, bahkan sanggup berjuang menegakkannya dengan bersungguh-sungguh, dan menganggap Islam tidak mampu lagi dalam urusan dunia di zaman kini, walaupun terselah kegagalan ideologi ciptaan manusia di timur dan barat. Bila penjajah masuk ke negeri kita, penjajah yang mengkaji rahsia jati diri umat Islam ialah akidah Islam itu, syariat Islam, akhlak Islam itu, yang sempurna merangkumi seluruh cara hidup manusia yang disebut ad-din. Islam adalah ad-din, bukan religion, bukan agama. Agama ini terhad, mengikut bahasa asing. Ad-din merangkumi seluruh cara hidup manusia dalam hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan diri, dengan masyarakat, dan dengan segala keperluan yang ada di atas dunia ini. Itu dia ad-din. Menyebabkan orang Islam menguasai dunia. Bila penjajah datang, penjajah mentarbih umat Islam dengan menghapuskan kuasa Islam dalam mengurus cara hidup manusia. Lalu dia dimasukkan ideologi-ideologi, pahaman-pahaman yang berkait dengan politik, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Tinggal Islam terpenjara di masjid dalam salat ibadat saja. Menyebabkan orang Islam dipengaruhi oleh ideologi yang dibawa, sama ada kiri ataupun kanan. Oleh kerana orang Islam ketinggalan dalam ilmu agama sendiri, mereka terpengaruh dengan ideologi ini. Terdapat kalangan orang Islam yang kuat ibadatnya, berjuang kepada ideologi-ideologi yang tak ada kena dengan Islam, bahkan yang sangat bercanggah dengan Islam. Contohnya zaman darurat, ada orang Melayu Islam yang berjuang komunis. Padahal komunis ini satu ideologi yang paling sesat, yang lebih teruk daripada ideologi lain, tak percaya pada Tuhan. Tapi komunis ini pandai, dia buang yang tak percaya pada Tuhan tu, dia bawa aspek-aspek lain. Maka ada orang Islam yang berjuang komunis di zaman itu masuk hutan. Masuk hutan, berjuang atas ideologi komunis. Semayang 5 waktu tak tinggal, semayang tarawih tak tinggal. Kuat ibadatnya. Tapi ideologinya bercanggah dengan akidah Islam. Saya pernah baca buku, tak silap saya, Pak Hamka. Di Indonesia ada kiai. Kiai ini tu guru pondok lah. Berceramah di atas pentas komunis. Berceramah di atas pentas komunis. Kerana perkataan komunis tak ada dalam Quran. Perkataan komunis tak ada dalam kitab kuning. Tak apalah komunis. Termasuklah yang menghalalkan riba. Riba yang diharamkan oleh kerana riba diubah kepada faedah. Diubah kepada interest. Interest ini tak ada dalam kitab Mata'im Badrin. Tak ada dalam kitab kuning. Dia tak faham konsep riba yang umumnya disebut dalam Quran itu. Bila datang istilah-istilah baru, dia terpengaruh dengan ideologi yang menghalalkan riba, yang menghalalkan muamalah yang bercanggah dengan Islam. Ini semua ialah sebab-sebab al-ghazwul fikri, serangan pemikiran yang merosakkan akidah umat Islam. Termasuklah secara halus, contohnya tamadun Islam di Nusantara, di alam Melayu ini, sehingga tulisannya tulisan huruf Arab. Bahasa Melayu, sama ada bahasa Melayu tulen, termasuklah bahasa Cham, bahasa Tagalog, bahasa Jawa, bahasa Bugis, bahasa Aceh, bahasa Banjar, ditulis dengan tulisan Jawi. Menunjukkan bagaimana pengaruh Islam menguasai tamadun Melayu. Bila penjajah datang, penjajah tukar bertulisan huruf Latin. Dengan sendiri istilah-istilah agama rosak, musnah. Contohnya dalam Islam, dalam tulisan Jawi perkataan ni'mat, ni'mah. Ni'mah ni ialah perkara yang menyeronokkan,
Yang baik, yang bila ditukar jadi nikmah. Nikmah dalam bahasa Arab makna celaka. Sebagai contohnya, kita tak sedar. Perkataan yang macam ini jadi berubah makna. Jadi rosak makna. Tapi maaflah kerana kita jahil. Jahil. Jadi banyak secara halus serangan pemikiran menguasai masyarakat yang perlu kita betulkan. Aliran dan fahaman yang bermacam-macam itu perlu dihurai dan dibahagikan. Di antaranya tidaklah membatalkan iman dan Islamnya. Hanya kepahaman yang salah dan penganutnya masih dianggap sebagai penganut Islam. Kerana masih berpegang kepada rukun iman dan Islam. Kesilapannya dalam perkara forong cabang yang tidak membatalkan iman dan Islamnya, atau kerana kejahilannya, ada juga dihukum salah kerana tidak bersama kerajaan yang zalim di zamannya dengan sebab politik pribadi dan kumpulannya sahaja. Terdapat kumpulan ini dihukum sesat, keluar dari agama. Padahal dia tak keluar daripada agama, dia salah saja, salah ijtihad. Terdapat yang salah akidah sungguh, kita tak nafi. Contohnya dalam mazhab Syiah. Ada Syiah yang menganggap Sayyidina Ali jadi Rasul. Sayyidina Ali jadi Nabi. Itu memang kufur lah. Ada Syiah yang menganggap Sayyidina Ali adalah wali. Wali, tak ada salah. Sayyidina Ali adalah wali. Wali. Seorang sahabat yang alim, Khulafaur Rasyidin. Cuma dia anggap Ali lebih layak pada Abu Bakar, Umar, Osman jadi khalifah. Itu tak sampai keluar akidah. Kadang-kadang khilaf dalam masalah forong. Contohnya, mazhab Syiah boleh jamak sembahyang di masa mukim. Ahli sunnah tak boleh jamak di masa mukim, masa musafir. Musafir pun khilaf. Ada yang kata 2 marhalah, ada yang kata 3 marhalah, ada yang kata tak 3 marhalah, asal nama musafir saja. Itu khilaf dalam sunni sendiri. Khilaf dalam masalah forong. Jadi khilaf ini adalah khilaf tak sampai kepada merosakkan akidah. Ini kita mesti faham. Banyak khilaf sembahyang tarawih 20 rakaat ke 8 rakaat. Itu khilaf forong. Khilaf cabang, tidak sampai kepada merosakkan akidah. Kadang-kadang terdapat kalangan kita yang melampau. Terus dia anggap ini sudah keluar. Itu sudah melampau, tidak boleh. Mazhab Khawarij sebagai contohnya, dia menganggap bahawa semua kaum boleh jadi ketua negara tanpa mengira kaum yang dominasi. Itu pendapat Khawarij. Pendapat ini pendapat forok saja. Tak dinafi di sana ada golongan Khawarij yang mengkafirkan sahabat secara melulu. Ini sudah jadi salah, sudah melampau. Ini mesti dihapuskan, tidak boleh. Dan di sana ada kalangan yang digelarkan Khawarij kerana dia menentang gubernur yang zalim di zaman pemerintahan dia. Dia lawan. Lalu digunakan sebagai satu modal politik. Ini Khawarij. Ini termasuk mazhab Khawarij. Yang dituduh dia mazhab Khawarij padahal dia adalah ahli sunnah. Dia tidak bertelengkah dalam masalah rukun dengan ahli sunnah. Cuma masalah faraq, masalah cabang saja. Contohnya mazhab Ibadhi. Bila semayang, dia tak kata amin kuat di belakang imam. Amin perlahan saja, tak sebut amin. Tapi baca priyah juga semayangnya. Cuma tak kata amin kuat ramai-ramai. Itu saja. Tak kena sebab itu kita kata ini sudah sesat keluar daripada Islam. Dan banyak lagi hal-hal yang lain yang perlu kita faham. Dan memang kalau Sunni berpecah kepada berpuluh-puluh mazhab fiqh, mazhab aqidah. Mazhab aqidah ada mazhab Salafi, mazhab Wahbi, mazhab Asy'ariyah, mazhab Maturidiyah dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam fiqh Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki. Ada mazhab Sufyan ats-Tsauri, mazhab Hasan Basri, mazhab Umar bin Abdul Aziz, mazhab Lith bin Sa'ad. Dan banyak mazhab-mazhab. Dalam Sunni berpuluh mazhab. Syiah juga punya puluh mazhab. Banyak mazhab. Khawarij juga puluh mazhab. Kita tak boleh letak dalam satu bakul. Tidak boleh. Semua sekali satu bakul. Tidak boleh. Mesti dikaji secara sepenuhnya tiap-tiap satu. Yang mengkajinya ialah ulama-ulama. Ulama-ulama boleh selesai dalam masalah ini. Alhamdulillah OIC telah menubuhkan
satu kumpulan ulama, iaitulah organisasi ulama di bawah OIC yang mengumpulkan pakar-pakar dalam mazhab-mazhab ini. Mereka membuat perbincangan dan mengambil kitab-kitab semua mazhab ini dan dikaji. Dikaji seperti ada mazhab-mazhab yang meninggalkan kitab-kitab yang disebut dalam kitab-kitab tafsir pandangan mereka, dalam kitab syarah hadis pandangan mereka disebut. Ini termasuk dalam ijtihad mujtahid yang tak dihukum keluar daripada Islam. Itu mesti kita faham. Tetapi amat mendukacitakan kerana di antaranya ada juga golongan yang dihukum keluar daripada Islam, sehingga fahaman mereka membatalkan akidah kerana menafikan hukum syariat atau meminda, seperti menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, atau beriman dengan sebahagian dan menolak sebahagian yang lain secara engkar dalam Quran dan hadis, yang nyata tidak boleh ditakwil melainkan kerana tidak percaya pada ajaran Islam yang sebenarnya. Namun ada juga kerana kejahilannya yang nyata dia jahil, dia tidak faham. Diharapkan keampunan Allah kerana masih ada iman yang halus di dalam dirinya. Tetapi ada pula yang menjadi alat secara terang-terang pada musuh Islam atau memberi kesetiaan kepada kafir walaupun dalam menghadapi orang-orang yang beriman, menunjukkan tidak setia lagi kepada Islam, dan dalam mereka tetap mengaku sebagai orang Islam dan beramal dengan sebahagian berajarannya. Ada kalangan yang kita kena sedar melakukan perkara yang terlanjur kerana kejahilan, kerana dia jahil sungguh dalam masalah agama. Mereka macam ini kita kena maaf. Imam Malik pernah menyatakan sekiranya dibawa seorang di hadapan pengadilan untuk dihukum dia sesat ataupun dia murtad, ada 100 hujah. 100 hujah. 99 hujah boleh dihukum. Tetapi ada satu diragukan. 1%. Tak boleh dihukum. Dia keluar daripada Islam. Tidak boleh. Kerana ada 1% ini. Itu kata-kata Imam Malik. Disebut dalam kitab, dalam fiqh sunnah kalangan Syed Sabiq, kata-kata Imam Malik. Ini sangat menarik. Dan hari ini terbukti, ternyata bila orang Islam yang duduk di negara komunis sebagai contoh, di negara komunis yang ditakluk tak sampai 100 tahun, komunis menakluk Asia Tengah, Yugoslavia, tempat ada orang Islam di Balkan. Kita tak fikir ada orang Islam di sana yang menganggap daging babi ini tak haram kerana tak mengaji agama. Tapi masih anggap dia adalah dia orang Islam. Dia bangga dengan Islam dia. Mengaku dia orang Islam. Tapi jahil sungguh. Sehingga tak tahu daging babi itu haram. Jangan kita fikir kampung kita ni, dalam masyarakat kita yang masih tak hilang ajaran Islamnya, kita kena fikir bagaimana dia ditekan oleh komunis, dikepung, tak boleh mengaji, tak boleh belajar, tapi masih anggap dia sebagai orang Islam. Nak semayang tak tahu, nak puasa tak tahu, daging babi pun makan. Bila kalah komunis, muncul Islam balik, dia mengaji baru dia sedar. Ada orang yang macam itu. Yang seperti itu. Jadi dalam hal ini kita kena berhati-hati dalam menghukumkan orang Islam, kerana di sana ada orang yang dimaafkan oleh Allah kerana kejahilan dengan sebab-sebab yang tertentu, kerana tekung, jauh daripada pengajian. Kita tak boleh anggap semua orang ni macam kita tahu semua, atau kita pun kan tahu semua. Ada perkara yang kita tak tahu. Jadi kita kena hati-hatilah dalam masalah ini. InsyaAllah kita akan kaji saya terperinci tentang mazhab-mazhab yang banyak ini. Wallahu a'lam untuk bahagian ini.